Okey, so kita teruskan dengan perkongsian slide tadi ya. Kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan boleh onkan mikrofon tu dan boleh bertanya bila masa saja ya. Okey, kita telah menyenaraikan beberapa share pula. Okey. Itulah ya, kena ada seorang bantu saya. Kena ingatkan. Okey, share pula. Okey. Okey. Okey ya. Ini senarai saja ya. Lepas tu kita akan pergi kepada detail dia ya. So maknanya bila kita kata kalimah ismun, kita dalam kepala kita, dalam minda kita, kita boleh sekurang-kurangnya ya. Bila saya tanya, cuba namakan beberapa jenis. Jadi tuan-tuan, puan-puan kena sekurang-kurangnya. Kalau tak dapat semua ni, sekurang-kurangnya separuh kena tahulah. Kena boleh boleh sebut tanpa lihat, orang kata ya. Apa nombor satu, apa nombor dua, apa dan sebagainya ya. Sebagai imbasan balik, dulu kita katakan bila kalimah kata nama ataupun ismun, dia ada dalam bentuk kata khas. Bahasa Inggeris dia dipanggilkan proper noun ya. Nama-nama kita ni semua proper noun ya. Lepas tu yang kedua, kadang kita tak sebut nama kawan tu, kita sebut dia. Ya. Ataupun kalau ramai kita sebut mereka. Itu dipanggilkan kata ganti nama. Bahasa Inggeris dipanggilkan pronoun. Kemudian ada kata nama dalam bentuk penunjuk. Itu, ini, di sana, di sini. Itu bahagian penunjuk. Ya. Bahasa Arab dipanggil isim isyarah. Isyarah ni Melayu pun cakap isyarat. Sebenarnya isyarat Melayu tu daripada Arab lah ya. Arab dia isyaratun. Bila dia wakafkan dia bunyi isyarah. Melayu ambil yang tu je, isyarat dia kata. Lampu isyarat. Lampu penunjuk kan ya. Merah macam mana, hijau macam mana, amber macam mana ya. Yang satu tu bukannya orange, dia nama dia amber, jenis warna tu. Lepas tu, yang keempat, kata nama, angka 1, 2, 3, 14, yang ketiga, yang keempat, itu semua dalam kumpulan dipanggilkan ismun adad. Ya? Adadun, adad, nombor. Nombor pun tuan-tuan adalah kalimah ismun. Ya? Jangan pergi harfun pula, tak. Dia adalah kalimah ismun. Kemudian kata nama ada pula berkaitan dengan tempat. Tempat ni apa? Tempat ni bukan nama tempat ni. Kalau nama tempat dia nombor satu, khas. Malaysia itu nombor satu, bukannya yang kelima. Jordan itu nombor satu ya. Tempat dia masukkan apa? Tempat sujud. Ya, masjidun. Itu tempat tu. Ya, masjidun. Maktabun. Ya, tempat maktab. Maktab ni apa dia? Daripada kataba tu menulis, maktabun tu tempat menulis. Jadi tempat menulis sekarang dipanggilkan maktab, iaitu tempat belajar lah ya. Kemudian kata nama ada juga dalam bentuk alat. Ya, alat apa dia? Pisau, apa lagi? Kereta. Kereta kira alat kah? Ya, boleh kata alat juga lah ya. Pen, pen ya. Pen sebenarnya alat lah, alat menuliskan ya. Kunci kan ya. Lampu, semua tu termasuk dalam alat. Dia pun kata nama juga. Kemudian kata nama kaitan. Ada satu cerita nak kaitkan dengan cerita lain. Sebelum tu ada kata nama kaitan. Biasanya dalam Quran kita jumpa kalimah allazi ya, ataupun allazina, ataupun kadang kita jumpa ma ya. Semua tu adalah kalimah kata nama dalam Arab dia dipanggilkan isim mausul. Allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ya, Allahul Lazi. Jadi sebelum Al-Lazi ada Allah. Jadi Allah tu siapa? Allah tu ialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi Al-Lazina itu nak mengaitkan Allah dengan perbuatan dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Dalam surah As-Sajadah tu ya, ada ayat tu, Al-Lazi Allahul Lazi khalaqas samawati wal. Kalau dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga tu digunakan Al-Lazina,
yang nak mengaitkan di hujung ayat kedua tu ada kalimah lil muttaqin, ya. Ayat daripada ayat kedua Al-Baqarah tu, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, iaitu bagi huda Al-Quran ni Allah kata adalah untuk orang-orang yang muttaqin. Mana Allah nak ceritakan siapakah orang muttaqin tu? Disambung dalam ayat ketiga. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, iaitu mereka-mereka yang sentiasa beriman, ya, dengan perkara-perkara yang ghaib dan sentiasa mendirikan solat dan sentiasa menginfakkan harta-harta ataupun kurniaan Allah yang diberikan kepadanya, ya. Itu sebagai contohlah, ya. Kita akan lihat nanti secara terperincinya. Yang lepas tu yang ke-8, kata soalan. So kalau tuan-tuan jumpa dalam soalan, apakah, sebagai contoh kan, bagaimana, kaifa, itu adalah isim soalan. Dalam Arab dia dipanggil istifham. Nanti kita akan jumpa Arabnya, ya. Ini saya cuma nak imbas saja. Kemudian dalam bahasa Al-Quran ada dua zoroh, ya. Satu dipanggil zoroh makan dan satu lagi zoroh zaman. Zoroh makan ni adalah satu kalimah yang mengaitkan sesuatu dengan tempat. Zoroh zaman mengaitkan sesuatu dengan masa. Zaman tu mana dia masa. Makan adalah tempat, ya. Dan seterusnya kata nama lazim. Lazim ni apa? Bahasa Melayu makna dia biasa. Bahasa Inggeris dia panggil common. Jadi kata nama lazim ialah common noun. Benda-benda ataupun sesuatu yang common, yang biasa. Meja, apa lagi, rumah, pokok, ya. Itu semua perkara yang kita biasa, yang kita lihat. Kemudian kata nama fa'il, ya, ataupun kita panggil kata fa'il ialah pelaku. The dua bahasa Inggeris dia. Bila pelaku tu apa maksud dia? Dia mesti seorang ataupun sesuatu yang melakukan satu kerja, satu perbuatan. Ya. Penulis, sebagai contoh, penulis, ya. Jadi penulis tu siapa? Adalah orang yang tukang tulis. Itu kata fa'il namanya. Kata maf'ul pula dia terbalik pada kata fa'il tadi. Kalau fa'il tadi dia yang menulis, tetapi kata maf'ul ni bukan dia yang menulis, ada orang yang menuliskan dia. Dia terbalik. Kalau fa'il tadi penulis, mana dia lah menulis buku. Jadi maf'ul dia apa? Buku tu. Jadi buku tu adalah sesuatu yang ditulis oleh orang lain. Sesuatu yang ditulis tu dipanggilkan isim maf'ul, ya, isim maf'ul. Kalau yang 12 isim fa'il. Okey. Lepas tu ada kata masdar pula. Masdar ni Arab, ya, iaitu mim sad dal dengan ra. Masdarun itu asal dia lah dalam Jawi dia, ya. So masdar ni apa dia? Masdar ni konsep, ya, iaitu satu kata nama, ya, dalam kumpulan kata nama juga. Tapi kata nama tu dia ada mengandungi unsur kata kerja. Ya, contohnya apa? Penulisan. Penulisan tu dalam bentuk ismun, kata nama, tapi dia berkait dengan menulis. Ya, berkait dengan menulis. Ya. Makan, kalau makan perbuatan, permakanan. Ya, permakanan adalah satu benda atau satu konsep yang dikait dengan makan. Itu dipanggilkan masdar. Ya, bahasa Inggeris dipanggil verbal noun. Bahasa Melayu dipanggilkan kata terbitan. Ya, kata terbitan, kata nama terbitan yang diterbitkan daripada kata kerja menjadi satu kata nama yang berkaitan. Kemudian kata perbandingan. Kata perbandingan, ya. Jadi kata perbandingan apa dia? Kalau A lebih cantik pada B, ya, A lebih cantik pada B, itu perbandingan lah, ya. Lepas tu kalau A lebih tinggi darjat dia daripada B, itu pun kata perbandingan.
Dalam kata perbandingannya, dia ada juga nak menceritakan bukan saja A lebih baik pada B, tetapi A itu adalah yang terbaik. Ya, yang terbaik daripada berbanding dengan orang lain. Itu pun masuk dalam bentuk kata perbandingan, ya. So kata perbandingan ni biasanya dia ada dua level. Satu, dia membanding A dengan B. Yang tu lagi dia kata dalam kumpulan tu dialah yang paling tinggi, yang paling hebat dan paling cantik. Dalam bahasa Inggeris dia panggilkan, yang kedua tu dipanggil superlative. Ya, kalau yang pertama tadi yang banding A dengan B tu dia panggilkan comparative. Yang dia compare saja, banding satu dengan satu. Tapi yang satu tadi dia ambil dalam satu kumpulan tu, siapakah yang paling hebat. Ya. Okey, 16 ada pula kalimah dipanggil kata nama hal. Arab dia haliyah, haliyatun, ya. Jadi hal Melayu tu sebenarnya daripada Arab lah. Sebab tu belajar bahasa Arab ni sebenarnya bila kita mengenal nanti, kita akan dapati dia lebih senang, ya, sebab banyak perkataan Melayu pun ambil daripada Arab pun, ya. Jadi haliyah dia nak menceritakan sesuatu keadaan kepada, boleh jadi kepada benda, boleh jadi kepada pelaku, boleh jadi kepada objek, boleh jadi nak menceritakan juga tentang perbuatan seseorang pun boleh juga diceritakan dengan kata nama hal, ya. Sebagai contoh, katalah dia makan sangat gelojoh. Contoh kan, ya. Jadi cara dia makan tu gelojoh tu hal lah tu, ya. Kata nama gantian. Kata nama gantian ni ialah seseorang ataupun sesuatu nak diceritakan sekali lagi tapi bukan dengan nama yang sama. Itu gantian, ya. Jadi contohnya Allah. Allah ni ada banyak nama, kan, ya. Salah satu pada nama ialah Rabb, ya, Rabb. Jadi dalam ayat kedua Al-Fatihah tu, Alhamdulillahi, ya, segala pujian bagi Allah. Kemudian Allah nak cerita lagi, ayat sambung lagi, Allah tak gunakan nama Allah lagi, Allah gunakan Rabbi. Rabb tu dengan Allah tu orang yang sama, ya. Jadi Allah nak ceritakan sebab apa? Allah nak nyambung cerita tentang Allah tadi, dia juga yang menguasai mentadbir alam. Jadi dia gunakan Rabbil Alamin. Rabb dengan Allah tu sebenarnya orang sama. Dia tukar nama saja, ya. Itu dinamakan kata nama gantian, ya. Dalam bahasa Arab dia dipanggil isim badal, ya, badalun. Badalun maknanya ganti. Begitu je dalam yang keempat Al-Fatihah, ya. Kalimah tu bermula dengan Maliki. Maliki tu siapa? Allah juga. Tapi nama lain kan daripada Allah. Allah ada berapa banyak nama yang kita tahu, ulama kata 99. Tapi sebenarnya ada juga mengatakan sebenarnya lebih pada tu. Ya. Jadi salah satu nama ni ialah Malik, ya. Malik ini ialah penguasa, pembuat keputusan, pemilik, pemerintah, ya. So jadi nak gunakan Allah tu dalam konteks Yaumiddin, hari pembalasan nanti, siapakah yang berkuasa? Allah kata Allah. Tapi Allah tak gunakan perkataan Allah, nama Allah, dan Allah gunakan Malik, iaitu Malik Yaumiddin. Jadi Malik itu yang adalah isim badal kepada Allah, ya. Itu dua contoh, ya. Rabbi satu isim badal, Malik pun isim badal. So bila dia sebab dia akan, kita tengok nanti ada tanda-tanda dia, yang kita boleh tengok daripada ciri-ciri dan tanda mengatakan, oh ini betul, ini isim badal. Okey, lepas tu kita ada ayat yang kita panggil ayat kana, ya. Ayat inna dulu 18. Ya. Selalu kita jumpa ayat inna. Inna tu maknanya apa? Sesungguhnya. Ya, maknanya dia sesungguhnya. So sesungguhnya tu biasanya ayat tu dia ada mempunyai dua komponen, ya. Iaitu dia panggilkan, dia ada isim inna, kemudian dia ada khabar inna. Ya, isim inna tu ialah kata nama selepas kalimah inna. Innallaha sebagai contoh, ya. Innallaha ma'as-sabirin, ya. Iaitu sesungguhnya Allah. So Allah tu dipanggilkan isim
inna. Innallaha alimun khabir. Bagi contoh ya. Jadi innallaha, jadi Allah tu adalah kata nama inna. Kita panggil bahasa Arab dipanggil isim inna. Lepas tu dia ada khabar dia. Khabar tu apa dia? Kalimah yang menceritakan isim inna tadi apa rupa dia? Innallaha alimun. Allah tu sesungguhnya Allah tu maha mengetahui ya, alim. Jadi alim tu ialah khabar dia. Dan dia juga isim ya, kata nama juga. Okey, lepas tu ada satu lagi ayat dipanggilkan ayat kana. Ada kalimah kana dalam ayat tu, kaf alif, lepas tu nun, ya, kaf baris atas, alif, lepas tu nun baris atas kana ya. Kadang-kadang digunakan dalam jamak kanu. Itu mana ayat kana jugalah tu. Ya. So kana pun dia juga ada isim dia dan ada khabar dia. Jadi kalimah isim selepas kalimah kana tu dipanggilkan isim kana. Kemudian cerita kepada isim kana tadi apa dia? Khabar kana. Khabar kana. Nanti kita akan tengok apa dia punya contoh-contoh. Kita ini buat imbasan balik kepada mereka yang mengikuti kelas dulu ataupun yang tidak mengikuti kelas dulu. Kita boleh ingatkan semula ya. Dan ada lagi yang lain tu kita masuk dalam komponen dan lain-lain nanti. Okey. So kita telah memulakan dengan yang pertama tadi kita panggil dia isim khas. Khas ni tuan-tuan sebenarnya bahasa Arab ya, kha sad. Ya, kha alif sad, kha sun. Itu punya khas. Tapi Melayu panggil khas ya. Dia adalah proper noun ya. Proper noun. Proper noun yang kita boleh bagikan kepada dua. Satu berkenaan dengan nama ya. Arab dia dipanggil proper noun daripada alam ya. Ain lami alamun, kita sebut dia sebagai alam. Ismun alamun. Ya, dia adalah nama khusus, nama orang, nama gelaran, nama tempat yang biasanya tak boleh ditukar-tukar lah. Ya, tak boleh tukar. Nama asal contohnya Allah. Allah proper noun ya, yang panggil lafaz jalallah tu adalah proper noun ya. Iblis ya, adalah proper noun ya, proper noun ataupun panggil isim alam. Dan Musa, Musa Musa telah datang ya. Itu Musa adalah nama orang ya, dan itu adalah nama alam, isim alam, nama khas namanya ya. Kemudian dalam Quran ada apa kita panggil ya zal qarnain ya, ya zal qarnain, iaitu nama seseorang tapi sebenarnya bukan nama tu, nama gelaran kepada dia ya, gelaran dia. Sebab Zulkarnain bukan nama sebenarnya. Zulkarnain apa makna? Ya tu wahai lah. Za tu mempunyai, wahai orang yang mempunyai apa? Qarnain ni dua tanduk. Ya. Sebab dulu zaman-zaman dulu bila orang berperang ke tentera-tentera ke, ya, dia pakai topi keledar tu ada gambar dua tanduk yang nak menunjukkan kehebatan dia lah. Ya. Jadi Zulkarnain dulu dia mengetui banyak tentera kan pergi ke timur dan barat ni ya. So setiap kali dia berperang tu dia pakai topi yang ada dua tanduk tu, jadi orang panggil dia Zulkarnain ya. Okey, lepas tu isim alam juga berkait dengan tempat. Malaysia. Itu tempat lah ya. Sini apa? Kelana Jaya. Itu isim alam lah tu. Ya. Yasrib, Makkah. Ya, contohnya di Arab lah ya. Kemudian isim alam ni dia ada berkait dengan i'rab ya. Ciri keempat kita belajar dalam ciri bahagian satu tu kita menyebut i'rab. Ada apa? Ada marfu', ada mansub, ada majrur ya. Marfu' biasanya huruf terakhir itu ditanda dengan baris dhammah. Mansub biasanya huruf terakhir itu ditanda dengan baris fathah.
Ya, ni marfu', yang ni mansub, yang ni majrur. Jadi isim alam ni, nama, ada kadang-kadang dia boleh mengambil i'rab, 3 i'rab tu kadang-kadang tak boleh. Ya. Okey, sebagai contoh, kalau nama Muhammad, ya, Muhammad ni dia boleh ambil 3-3 sekali. Marfu' Muhammadun, mansub Muhammadan, Muhammadin pun dia boleh mengambil. Ya. Ini orang nama Arab. Muhammad kita tahu ya, born in Mecca. Jadi orang Arab lah. Tapi kalau Ibrahim, bukan nama Arab. Kenapa? Ibrahim, Yaqub, Yusuf, semua tu born in Jerusalem. Ya. Jerusalem bukannya Arab. Ya. So nama mereka dia termasuk dalam kumpulan yang kedua tu, kita panggil dia apa? Mamnu' minas sorfi. Ya, mamnu' minas sorfi. Mamnu' ni mana? Yang tertahan daripada min tu, dari al-sorfi ni perubahan. Sorof, kita kata sorof-sorof tu yang ni samalah. Jadi kalau kalimah yang boleh mengambil sorof sepenuhnya, dia akan boleh mengambil 3 i'rab tu dan mengambil ketiga-tiga baris. Depan pun boleh, atas pun boleh, bawah pun boleh, tanwin pun boleh. Itu kalimah yang boleh kalimah yang sorof lah, mana yang tidak tertegah. Mamnu' maknanya tertegah daripada perubahan tu. Nanti kita akan lihat ya. Satu nama lain mamnu' minas sarfi ni, kita boleh juga panggil dia ghairil munsaraf, ya. Ghairil munsarfun, ya. Ghairil munsarfun maknanya selain daripada yang boleh bertukar sepenuhnya. Itu ya. So ada dua cara orang Arab berkata kumpulan-kumpulan ini. Kalau dia bersabit dengan apa? Nama bukan Arab. Yang kedua, ke isim tempat. Ya, isim tempat. Macam tadi kita kata apa? Mesir, Mekah dan Yasrib tu, dia tidak apa? Dia tidak mengambil beberapa baris. Ya. Biasanya yang mamnu' minas sarfi ni, dia tidak mengambil tanwin, dia tak boleh bertanwin, dia tak boleh baris bawah. Dia boleh baris atas dengan baris depan saja tanpa tanwin. Sebab tu kita tengok di sini Ibrahimu bolehlah, sebab apa? Mim tu baris depan boleh, tapi tak ada tanwin. Macam Muhammadun ada tanwin, kan? Ibrahim tak boleh. Ya. Kemudian Sulaimanu pun sama juga. Ya, nu tak ada bertanwin. Ya. Daudu pun tidak bertanwin. Dia boleh mengambil baris depan tapi tak boleh bertanwin. Ya. Kalau kita tengok yang contoh Yas riba. Ya, ras riba diambil baris atas, tidak bertanwin. Ya. Bibakatan itu tuan, sepatutnya bila ada B ni, dia kena baris bawah. Ya, bibakati. Ya, ataupun asalnya ialah sepatutnya bibakatin. Ya, dia sepatutnya bertanwin dan baris bawah. Ya, sebab dia dah terlibat dengan harfun jarbi ni. Okey, tetapi tidak, dia tak boleh. So kalau dia majrur, dia tak mengambil baris bawah, dia mengambil baris atas. Dan atasnya tak boleh bertanwin. Jadilah bibakata. Mim misra. Mim tu dari harfun jar juga. Sepatutnya kalau dia yang bertasrif, dia mim misri, ya, yang baris bawah, tapi dia tak boleh. So apabila dia sepatutnya baris bawah, apa dia buat? Dia ganti dengan baris atas. Itu caranya. Ya, yang baris depan tu dia punya default. Itu memang dia dalam keadaan majrur, ya, isim majrur, tapi dia tidak boleh bertanwin. Kalau maksudnya kalau katakan nama muka Arab tu, so nama-nama kita yang dekat Malaysia ni banyak kali bukan dia sebagai nama Arab lah. Malaysia ada nama-nama orang lah, nama orang kat Malaysia banyak. Muhammad nama Arab. Misalnya kali Ibrahim bukan nama Arab, bukan nama Arab. Tapi kita anggap dia tu sebagai Arab dia bukan nama Arab tapi dia perkataan Arab.
Perkataan Arab. Zaid contohnya, kalau Zaid Arab, Zaid mungkin Arab sebab memang sahabat Nabi Zaid tu dia dari Arab lah. Kan yang mana nama Arab, dia nama Arab lah ya. Nama Nabi yang sebelum Nabi Muhammad tu dia bukan nama Arab lah. Maksudnya Isa. Ya. Ismail pun sebab dia nama anak pada Ibrahim ya. Jadi Ibrahim masih lagi gunakan dia daripada kumpulan bukan Arab walaupun dia lahir di situ ya. Dia kan memang tahu asal-usul daripada sahabat Nabi semua Ya. Arab lah. Ya. Jadi dia punya Nabi yang berok ni. Macam di sahabat Nabi memang orang Arab lah kan ya. Yang Omar, Abu Bakar semua tu itu Arab lah. Itu dia akan mengambil sorof lah ya, tasrih dia tiga-tiga tu i'rab tu dengan tanwin. Kalau perlu tanwin dia boleh di tanwin, tapi macam Omar tu ada pula kategori lain pula ya, dia tak boleh juga, ada sebab dia ya. Itu dalam bahagian tajuk mamnu' min as-sarfi ni ada tajuk dia sendiri ya. Okey. Lepas tu yang kedua ialah isim dhamir, iaitu kita kata ganti nama. Yang ni tuan-tuan kena kena mahir lah ya. Kita dah sebenarnya ni ulang kaji, saya terus ke terus ke carta ni ya, sebab dulu kita kata tuan-tuan kena berlatih menerangkan ini ya untuk dapatkan skill dia tu ya. So pertama sekali isim dhamir dalam minda tuan-tuan, pertama sekali tuan-tuan kena ada 3 kumpulan. Tu caranya dalam minda kita nak memahami ya. Bila kita mengatakan kata ganti nama kepada seseorang tu, dia ada 3 kumpulan utama ya, iaitu kumpulan pertama, orang pertama tu yang menunjukkan pada kita sendirilah, sama ada saya ataupun kami ya. Kalau saya tu seorang, kalau kami tu ramai, boleh jadi 2 orang, boleh jadi lebih pada 2 orang ya. Arab dia apa? Saya ialah ana. Ya, ana boleh jadi perempuan, boleh jadi lelaki. Ya, dua-dua ana juga. Kalau ana perempuan, kalau saya perempuan, ana. Kalau saya lelaki pun ana. Ya. Kemudian lebih pada seorang, iaitu nahnu, kami. Ya, nahnu kalau dia 2 orang dengan ramai sama juga, dia pun nahnu juga. Ya, jadi kami berdua, nahnu. Kami berdua lelaki, nahnu. Dan lelaki perempuan sama. Okey. Begitu juga kalau lebih pada 2 orang, kami semua lelaki juga nahnu, dan kami semua perempuan juga nahnu. So orang pertama ni dia senang sikit sebab dia tak membezakan lelaki dan perempuan. Itu senang ya, lelaki perempuan sama je. Okey. Nanti kita akan jumpa ya, orang pertama ni di sini tak dituliskan lagi. Arab orang pertama tu kita sebut dia mutakallim, orang yang bercakap. Tu mutakallim maknanya orang yang bercakap ya. Lepas tu ada orang kedua, iaitu kamu. Sama ada kamu seorang ataupun kamu lebih pada seorang. Ya. Okey, orang kedua ni lelaki dengan perempuan, dhamir dia berbeza. Tak macam mutakallim. Ya, mutakallim dia sama. Ya. So orang kedua ni dia berbeza lelaki perempuan melainkan untuk 2 orang. Itu je. Kalau dua orang lelaki perempuan sama. Antuma. Yang ni Yang ni. Tetapi kalau kamu lelaki, dia anta. Kamu perempuan, anti. Ya, apakah beza dia? Ta dengan ti saja. Ya, anta, perempuan dia anti. Tetapi kalau kamu 2 orang, sama. Antuma. Ya, so kalau antuma tu, kalau perempuan pun kita panggil dia antuma. Kalau lelaki pun dia antuma. Ya. Kalau campur macam mana?
Kalau seorang lelaki, seorang perempuan. Dua orang. Antuma, betul. Ya? So, kalau campur, dia jadi antuma jugalah. Sebab lelaki antuma, perempuan antuma. Kalau seorang lagi, seorang perempuan berdua, jadi antuma. Kalau dalam conversation biasanya, walaupun dua orang, Pengantum. antum juga Ya, baca macam tu. Macam Assalamualaikum. Kita seorang je cakap kan, ya? Tapi Assalamualaikum. Patutnya Assalamualaikum. Ya? Itu budaya lah. Ya? Budaya. Bukannya nahu dia. Ya? Okey. Kalau orang kedua, untuk lebih pada dua, ialah kita panggil jamak. Ya? Jamak. So, kalau kamu, bila ada semua tu dalam slide tu, bermakna jamak lah tu. Ya? Kalau lelaki antum, kalau perempuan antunna, antunna. Tetapi kalau campur lelaki dan perempuan, kita masih lagi gunakan antum. Dia gunakan jamak lelaki. Ya. Kalau semua lelaki antum, kalau semua perempuan antunna. Tetapi kalau bercampur, kena gunakan muzakkar. So dia akan menggunakan gender muzakkar. Kemudian orang ketiga. Orang ketiga apa dia? Dalam bahasa Arab dipanggil ghaibun. Senang nak mengingat sebab apa? Ghaib. Ghaib kan? Ghaib. Orang Melayu kata ghaib ni lah. Sebenarnya ghaibun, ya, orang yang ghaib daripada kita tu, kita bercakap orang tu ghaib, mana dia tak ada kat situ. Iaitu kita kata apa? Sama ada dia kalau seorang, ataupun kalau dua orang, mereka berdua. Ataupun kalau ramai, mereka semua. Itu sebab dia tak ada sini, lepas tu kita panggil mereka. Kalau ada depan kita, kita kata kamu. Kan, ya? Jadi, domain dia apa? Kalau dia lelaki, ialah huwa. Ya, yang ni. Kalau dia perempuan, hiya. Ya. Kemudian, kalau mereka berdua lelaki, huma. Dan mereka perempuan berdua, huma. So, tuan-tuan tengok yang sebab tu kita warnakan kuning ni, ya. Iaitu bila dua saja, tuan-tuan tak perlu risau dari segi kalimah ni sebab dia serupa. Huma, huma. Antuma, antuma. Nahnu pun, nahnu juga untuk perempuan. Okey. Tetapi kalau untuk mereka ramai, lelaki dan perempuan beza. Ya, lelaki kita panggil domain dia lah hum. Hum. Kalau perempuan, hunna. Ingat dia punya clue apa dia? Perempuan akan mengambil nun. Macam tadi, ya. Antunna. Lelaki antum. Bila perempuan dia ambil nun, ya, di akhir tu. Antunna. Dia ada tasydid dengan fathah. Kalau mereka pula, kalau lelaki hum, perempuan dia hunna. Banyak dalam Al-Quran, ya, dalam bila baca Quran tu akan jumpa kalimah-kalimah ni, ya. Di hujung tu dia ada hunna. Hunna tu maknanya dia ada perempuan lah tu. Okey, ada soalan sebelum kita teruskan? Okey, kolom dan pelakanan sekali itu Arab dia, ya. Penerangan kepada muzakkar mufrad, maknanya seorang jantina lelaki, dan mufrad tu ialah singular. Ya, jadi muzakkar mufrad ialah huwa. Dia punya kata-kata. Kalau domain kepada muannas, mufradah. Ya, kalau lelaki kita sebut mufradun, perempuan kita panggil mufradah. Ada ta mabutah tu. So maknanya ta mabutah ni adalah salah satu daripada tanda muannas, ya. Muzakkar musanna maknanya dua orang. Ya, kalau lelaki dua orang, muzakkar musanna. Kalau muannas musanna. Okey, kalau ramai, muzakkar jamak ataupun muannas yang jamak.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Zaki lah. Saya ada soalan. Kalau orang ketiga, muzakkar atau muannas campur, kita panggil hum ke hum jugalah Okey, kan? betul. Kalau dia bercampur, kata ada 10 orang ya, 10 orang orang ketiga, mereka uh, apa? 5 orang perempuan, 5 lelaki. Jadi kita kena panggil dia hum, gunakan muzakkar juga. Dalam Quran tu banyak Allah nak menceritakan ya, wa iza qila lahum la tufsidu fil ard, contohnya lah ya. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah kamu semua apabila dikatakan kepada mereka ya, wa iza qila lahum, hum tu maknanya bukannya lelaki saja tu ya, mana itu ayat tu nak menceritakan orang munafik ya, zaman Rasulullah dulu. Munafik tu bukan lelaki saja. Bila suami dia munafik, dia pun isteri pun munafik juga. So mereka ni sama-sama dalam kumpulan tu ya. Jadi sebab dia bercampur tu gunakan muzakkar hum, bukannya hunna. Hunna tu maknanya apa? Semua perempuan. Kalau nak ceritakan khusus tentang orang perempuan saja ya, dalam cerita Nabi Yusuf tu kan ya, orang perempuan tu dia apa? Dia apa? Dipanggil, lepas tu dia beri potong bawang apa ya. Lepas tu dia panggil masuk Nabi Yusuf tu kan ya. Kali dia tengok Nabi Yusuf tak sedar terpotong tangan kan. Itu semua orang perempuan. So kalau tengok dalam ayat tu semua dia guna hunna tu. Sebab dia semua perempuan. Okey. Okey, sekarang ni kita buat latihan sikit ya. Bagi saya sebab kita belajar. Kalau kita tak buat latihan, dia tak nampak dia punya apa tu? Pencapaian. Dia rasa dia faham tau. Tapi kefahaman tu masih lagi di apa soal bertanda tanya dipanggil kan. Nak tahu ke tidak? Kita tengok boleh tak dia menerangkan. Tu cara ya. Dalam pembelajaran Al-Quran kita akan tekankan kemahiran ya. Kemahiran bukan saja kefahaman. Kalau tanya dia kata dia faham. Okey, betul. Okey, cuba terangkan. Ya, itu je. Okey, kita akan panggil seorang-seorang ya. Cuba terangkan macam mana saya terang tadilah. Daripada slide yang tuan-tuan nampak ni kan, apa yang tuan-tuan boleh cerita, kongsikan pada kawan-kawan nanti ya. Kalau kata kita nak balik rumah, kita teringat ya, nak cerita tentang isim domir, kita teringatkan slide ni ya. Okey, kita mulakan atas lah. Atas tu ataupun kita nak mula pada bawah. Kali ini kita mula pada bawah pula ya. Lalunya kalau tidak Audi saja yang kena ya. Mula tu. Okey, saudara Zaki. Ya Ustaz. Okey, nampak slide ini kan? InsyaAllah nampak. Dan saya pun dah terangkan. Okey, cuba kongsikan apa yang saudara Zaki boleh kongsikan maklumat yang ada ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk dom yang pertama, ana. Okey, sebelum tu cuba terangkan dulu apa makna domain tu. Isim domain tu apa dia? Okey, isim domain ni kata ganti nama. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan kata ganti nama? Macam mana Ustaz? Apa makna kata ganti nama ya? Kata nama yang kita panggil seseorang tu bukan nama dia. Okey, dapat. Kita tak panggil nama dia, kita panggil nama lain ya. Itu dipanggilkan kata ganti nama tu. Macam Ali, nama dia Ali kan? Bila kita nak cerita pasal Ali, kita tak sebut Ali, kita kata dia. Okey, dapat. Itulah kata ganti nama ya, domain tu. Itu saya kata macam kita macam faham kan ya, tapi bila nak bercerita tu susah kan. Sebab tu latihan macam ni kita lalu adakan dalam kelasnya supaya biasa ya. Kadang soalan tu senang saja tapi kita tak dapat nak menjawab sebab kita tak biasa ya. Okey, teruskan.
Okay, kita ada dua lah untuk orang pertama. Kita ada muzakkar mufrad dengan muannas mufrad lah. Kita pakai ana. Untuk kalau Orang pertama tu apa dia? orang pertama tu untuk seorang, saya. Apa yang dimasukkan orang pertama? Untuk dia saja, individu. Bukan. Orang pertama ni lah orang yang bercakap. Kata satu percakapan berlaku kan. Okay. So orang yang bercakap tu kita panggil dia orang pertama. Okay. Dia orang bercakap ni, bila bercakap, ada orang tengah bercakap, ada orang ada depan dia dengar dia bercakap. Kan? Jadi orang yang depan orang bercakap tu ialah orang kedua. Okey, dapat Ustaz. Ada orang yang tak ada di situ semasa orang tu bercakap. Itu konsep. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Jadi kalau orang bercakap tu, dia nak panggil diri dia apa? Dia dipanggil lah saya. Kan? Sebab dia yang bercakap kan? Tetapi kalau dia nak memanggil orang depan dia tu, orang kedua, dia panggil kamu lah. Diri dia panggil saya, di orang depan dia panggil kamu. Kalau ramai, kamu semua. Kalau yang bercakap tu ramai, kami. Semalam kami pergi makan sup kambing. Itu sebab dia orang tengah bercakap tu. Jadi orang bercakap tu yang dipanggilkan orang pertama. Okey, teruskan. Untuk apa? Kalau yang orang pertama untuk musannah, kalau muzakkar muannas musannah, kami lah akan guna nahnu. Kita guna nahnu, maknanya untuk dua orang lah. Dua orang dan ramai Dua orang dan ramai. Dua-dua pakai nahnu lah. Sama juga dengan muzakkar jamak dengan muannas jamak, kita pakai nahnu juga. Okey, kalau seorang? Kalau seorang ana. Ana dua untuk lelaki dan perempuan ya. Okay, betul. Okey, untuk orang kedua kita pakai anta. Kalau muzakkar mufrad kita pakai anta. Kalau muannas mufrad kita pakai anti. Untuk kamu. Okey, untuk musanna pula, muzakkar musanna dengan muannas musanna kita pakai samalah antuma. Dua-dua antuma. Okey. Okey, untuk muzakkar jamak dia lain, berbeza. Kalau lelaki kita pakai antum, kalau perempuan muannas jamak kita pakai antuna. Kalau campur? Kalau campur kita pakai antum. Campur pakai antum. Okey, betul. Okey, untuk orang ketiga, kalau muzakkar mufrad kita pakai huwa, kalau muannas mufrad kita pakai hiya. Dia. Okey, kalau untuk orang kedua, muzakkar musanna kita pakai huma. Ya? Bukan orang kedua. Okey. So, orang ketiga untuk maksud saya. Orang ketiga dua orang ya. Orang ketiga dua orang. Okey, dapat. Okey, untuk orang ketiga untuk dua orang, kita pakai muzakkar musanna kita pakai huma. Kita kalau muannas musanna pun kita pakai huma jugalah. Dua sama. Okey, untuk orang ketiga muzakkar jamak kalau lelaki kita pakai hum. Kalau muannas jamak kita pakai hunna. Hunna. Okey. Kalau bercampur kita pakai hum. Pakai hum juga ya. Kita pakai muzakkar juga. Okey. Okey, bila dah lepas penangan tu kita biasanya kita akan dapati kita akan lebih terang lah ya. Kita akan lebih jelas. Daripada sebelum tu kalau kita dengar saja biasanya kita rasa je ya. Kita rasa macam faham je ya. Tapi ukuran dia apa? Cuba terangkan. So, bila dia boleh menerangkan tu dengan baik, tu menunjukkan dia betul-betul faham dan jelas ya. Okey, ada persoalan?
Tak ada ya, okey. Okey. Itu Ustaz dah tanya Ustaz. Ya, okey. Okey. Alright, okey. Terima kasih ya, tahniah ya. Okey, kita pergi kepada Khuzaimi. Ada Khuzaimi. Nama ada dalam senarai, tapi mikrofon masih lagi off lah. Tapi boleh on kan? Push di serendak. Ada push di serendak. Takut dia tengah tengok budak. Ya, sudah main dia on tapi tak betul lah. Tak ada dalam kelas ya. Ambil kot. Okey, tak apa. Yang ada ZAH tu siapa ya? Tapi aku sama. Dia pun sama ya? Push di serendak. Okey. Ustaz Saiful tak payahlah, dia benda ni dia dah tahu ya. Okey. Boleh juga. Boleh juga nak praktis saja ya. Okey, boleh. Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun belajar juga, insyaAllah. Ustaz tegurlah mana yang salah. Jadi isim dhamir ni adalah kata ganti nama, iaitu perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama ataupun panggilan seseorang lah. Jadi ia terbahagi kepada 3 yang dipanggil sebagai orang pertama, atau dalam bahasa Arabnya dipanggil sebagai mutakallim, iaitu orang yang bercakap. Kemudian orang yang kedua iaitu orang yang mendengar mendengar percakapan itu dan dia ada di situ, dipanggil sebagai al-mukhatab. Betul tak? Kedua. Kemudian orang yang tiada di situ dalam perbualan tersebut, orang tu tak ada kat situ. Orang ketiga ataupun dipanggil sebagai ghaib. Tak ada. Ghaib tu maksudnya ghaib daripada situlah. Contoh kalau conversation antara saya dengan ustaz, saya bercakap kepada ustaz, so saya adalah orang pertama, mutakallim yang bercakap. So ustaz yang mendengar dipanggil sebagai orang yang kedua. Jadi kalau saya nak cakap kepada ustaz, kita go through lah, dia bagi kepada orang pertama. Kalau kata saya bercakap, saya akan gelar diri saya sebagai ana. Kalau lelaki, baik perempuan pun ana. Kalau saya bersama dengan Abang Audi bercakap dengan ustaz, jadi saya menggelarkan diri saya akan panggil dengan kata ganti nama. Saya dan Abang Audi merujuk kepada 2 orang lelaki, maka kami akan menggunakan perkataan kepada ustaz nahnu, kata ganti nama nahnu. Kalau saya lebih, saya, Abang Audi dan ustaz bercakap kepada yang orang yang mendengar, orang kedua yang mendengar pun sama, walaupun lebih daripada 2 dan kita panggil jamak, lebih 3 orang, kami akan menggelar diri kami dengan gelaran kata ganti mana nahnu juga, kami. Yang keduanya adalah tak nampak apa ni? Orang kedua ni. Sorry, tadi kita slide ya. Okey. Orang kedua, kalau kata orang kedua yang kita mukhatab itu, yang kita cakap kepadanya itu seorang. Kalau dia lelaki, kita cakap dengan dia anta. Anta pergi mana? Kan? Anta dah makan ke belum? Kita biasa kan, anta ke enta ke. Kan kalau perbualan kita dengar biasa macam tu. Tapi kalau kita cakap dengan dia perempuan, kita akan panggil dia anti. Beza padanya adalah pada baris ta dengan ti. Tak disebut tadi. Kemudian kalau kita nak bercakap dengan 2 orang, orang kedua itu dia ada 2 orang lelaki. Kita panggil dia antuma. Kan? Maksudnya saya bercakap dengan ustaz dan juga saya bercakap dengan Abang Audi, Cik Audi. So saya kata antuma pergi mana? Maksudnya merujuk kepada 2 orang lelaki. Begitu juga kalau perempuan pun kita panggil 2 orang perempuan, kita panggil juga dengan antuma. Tapi kalau kata ramai, tapi orang tu ada di depan kita, orang tu ada bersama dengan kita, maka orang kedua itu kita panggil antum kalau dia lelaki. Katakanlah saya bercakap dengan ada dalam kumpulan lebih daripada 2 orang, 3 orang ataupun 4 orang, saya bercakap dengan mereka semua adalah lelaki. Jamak lah, lebih daripada 3 orang, lebih 3 orang dan ke atas. So saya akan panggil antum. Antum nak pergi mana? Antum semua dah makan. Kalau dia lelaki ya. Tapi kalau dia perempuan sahaja, saya bercakap dengan semua perempuan sahaja.
So kita akan cakap dengan dia antuna. Antuna nak pergi mana? Kalau dia perempuan. Tapi dalam kes ada lelaki dan ada perempuan, maka kita akan tetap menggunakan yang muzakkar, yang lelaki, iaitu antum. Sekarang orang yang ketiga, yakni orang yang tak ada dalam perbualan kita tersebut. Kita nak merujuk kepada seseorang yang tak ada dalam perbualan kita. Kalau dia seorang, saya nak kata saya bercakap dengan Maudi tentang seorang yang tak ada pun dalam conversation kami. So maka kita gelarkan dia, kita gantikan nama dia dengan, kita tak panggil nama dia lah Ahmad ke apa, tapi kita gunakan dia. Kalau dalam bahasa kita panggil dia sebagai huwa kalau dia lelaki. Kalau dia perempuan, kita akan gantikan dengan nama ia, dia perempuan. So huwa lelaki, ia perempuan. Kita tak bantai sajalah semua huwa saja kan. Tapi kalau kata yang kedua, kita nak merujuk kepada orang yang tiada, tetapi jumlah mereka lah berdua. Contohnya kita nak cakap tentang lelaki, Rahman dan juga Rahim. So kita nak kata mereka yang tak ada dalam conversation kita, tak ada. Dia tak hadir dalam perbualan kita, maka kita kata kepada mereka huma, kita gunakan huma. Begitu juga dengan perempuan. Kalau perempuan pun huma. Kalau kita tengok yang Ustaz dah warnakan dengan warna kuning itu, semuanya adalah sama sahaja. Lelaki dan perempuan dia sama untuk musanna, untuk dua orang ni kita tengok sama. Jadi senanglah untuk kita hafal. Kalau kata mutakallim, orang yang bercakap, kita gunakan nahnu. Kalau untuk mukhatab, orang kedua antuma, baik lelaki baik perempuan. Untuk mereka, untuk orang ketiga yang tak ada pun kita guna huma. Ya. Jadi kalau kata kita nak bercakap tentang orang ketiga, ghaib ni, yang lebih daripada yang tiga dan ke atas, ataupun kita panggil jamak tu, maka untuk lelaki kita gunakan hum, kan? Hum, kita kata merujuk kepada mereka lah, lelaki. Tapi kalau kita nak merujuk kepada orang yang tak ada, yang perempuan lebih daripada tiga dan ke atas, kita guna hunna. Sama juga seperti yang orang kedua tadi, kalau kata dia bercampur, kita nak rujuk kepada kumpulan lelaki dan perempuan, maka kita akan menggunakan muzakkar, iaitu hum. Tapi Ustaz mungkin ada yang tertanya-tanya juga Ustaz. Kat sini mungkin perkataan yang kita lazim, Assalamualaikum. Ya, ada yang bertanya. Assalamualaikum ni, kum ni masuk dekat mana? Kum tak ada dalam ni. Tapi kum tu pun kan kalau kita translate kan, salam sejahtera ke atas kamu. Maksudnya kalau kita masukkan tu, kamu tu merujuk kepada orang kedua lah. Kan? Mukhatab, orang yang kita cakap kepadanya. Kan? Saya bercakap, beri salam kepada Abang Audi, Assalamualaikum. Kan? So Abang Audi ada kat situ, kum. Jadi kum tu masuk kat mana? Kum kita akan masuk selepas ni. Yang asas dulu ya. Domel, lepas tu nanti domel tu kita akan lihat penggunaan domel. Dia penggunaan ni ada dua. Satu untuk orang yang mengerjakan sesuatu, satu lagi untuk orang yang dilakukan. Macam kum tadi, Assalamualaikum tu maknanya dia bukannya melakukan. Ada orang menyebut nama dia kum tu, dia dipanggilkan objek. Yang tu kita akan masuk dalam bahagian selepas ni ya. Tapi sebelum ke situ tu kita kena asal dulu. Jadi kum tu masuk dalam ni. Dalam ni. Jadi adalah antum, tapi dia berperanan sebagai objek. So objek dia tak boleh pakai. Kalau fa'il antum disebut tum ujung dia. Ya, tetapi kalau objek tak boleh sebut tum. Dia gunakan kum. Itulah Assalamualaikum tu nanti dia akan masuk dalam kumpulan ni. Dia isim domel yang juga isim maf'ul dan dia berperanan sebagai objek. So sebelum kita nak kenal objek dan fa'il tu kena tahu dulu yang ni lah. Domel ni kena mahirkan dulu. Ya, jadi sebab tu kita buat domel, kenalkan domel dulu. Lepas tu kita akan masuk fungsi dia sama ada dia fa'il ataupun maf'ul. Barulah. Jadi yang orang pertama, orang kedua, orang ketiga ni merujuk kepada orang yang bercakap lah. Orang yang bercakap dengan orang yang mendengar percakapan tersebut. Ya. Okey. Serta orang yang dirujuk lah, orang ketiga tu. Dia yang ghaib, yang tak ada. Yang tidak ada dalam percakapan tu, dipanggilkan ghaibun, iaitu orang ketiga.
Jadi kalau dalam conversation kita Ustaz, biasanya kita akan guna yang familiar tu ana, anta, anti, huwa tu selalu jugalah Ustaz kalau kita nak merujuk kepada seorang. Tapi kadang-kadang kita guna nama aja Ustaz ya. Yang untuk orang ketiga tu. Nama biasanya kita akan sebut kalau nama menyebut tu orang ketiga lah. Orang ketiga Kita kan. ada pilihan nak guna nama ataupun nak gunakan ganti nama dia. Itu saja Ustaz daripada saya. Terima kasih Okey. Ustaz. Alhamdulillah. Okey, kita sambung ya dengan Puan Halimatun. Puan Halimatun memang ada lah dalam kelas ni nampaknya. Bayangkan sekarang ni Puan Halimatun mengajar kan, ada 2 orang baru belajar ni nak belajar domain ni. Jadi sekarang ni Puan Halimatun cuba menerangkan gunakan slide ni agak macam mana cara terbaik ya nak menyampaikan maklumat yang ada dalam ni. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di depan kita ni adalah satu slide yang menerangkan tentang isim domer. Di mana ya settingnya? Isim domer ni iaitu kata ganti nama. Kata ganti nama yang merujuk kepada panggilan kita kepada seseorang yang kita panggil tidak panggil kepada nama dia. Kita panggil panggilan yang kita panggil, kata ganti nama yang kita panggil kepada seseorang. Baik, dalam isi domer ini kita pecahkan kepada 3 bahagian. Untuk orang pertama, untuk orang kedua dan untuk orang yang ketiga. Bagi orang yang pertama iaitu saya yang bercakap. Kalau merujuk kepada muzakkar mufrad, kepada seorang lelaki tu, katakan dia lelaki, dia bercakap, jadi dia menggunakan ana, perkataan panggilan ana untuk lelaki lah. Kemudian kepada muannas mufrad pula, seorang perempuan, dia menggelarkan dirinya juga ana bagi seorang perempuan. Kemudian untuk muzakkar musanna, iaitu merujuk kepada jika sekiranya bagi lelaki ada 2 orang lelaki A dan B, jadi dia menggelarkan dirinya panggilan nahnu, kami. Kemudian muannas musanna pula bagi perempuan lebih daripada seorang, maksudnya ada 2 orang perempuan berkomunikasi, bercakap dan menggelarkan dirinya sebagai nahnu, kami. Kemudian untuk bahagian kemudian seterusnya bagi muzakkar jamak, maknanya lebih daripada 2 orang jika dia lelaki menggelarkan dirinya nahnu, iaitu kami semua. Sekiranya lelaki itu lebih daripada 2 orang. Kemudian apabila perbualan itu melibatkan perempuan muannas jamak yang lebih daripada 2 orang juga menggelarkan dirinya nahnu, kami semua, bagi perempuan. Okay. Kemudian yang kedua, bagi orang yang kedua, sekiranya kita bercakap kepada menggelarkan kepada seorang lelaki, muzaffar mufrad, untuk seorang lelaki kita menggelarkan anta, kamu. Begitu juga dengan muannas mufrad untuk wanita, kita memanggil seorang wanita itu dengan panggilan anti, seorang perempuan. Bagi muzakkar musanna pula, sekiranya kita bercakap dengan 2 orang lelaki, jadi kita menggelarkan mereka memanggil antuma. Muannas musanna pula melibatkan kita bercakap atau berkomunikasi dengan 2 orang perempuan, juga kita memanggil mereka antuma, kamu, untuk 2 orang perempuan. Kemudian untuk muzakkar jamak, panggilan kepada semua, kamu semua, maknanya lebih daripada 2 orang bagi lelaki, kita memanggil antum untuk panggilan kepada lelaki yang lebih daripada 2 orang.
Untuk panggilan kepada perempuan pula, muannas jamak. Jadi kita memanggil kumpulan itu antuna, iaitu kepada kumpulan perempuan yang lebih daripada 2 orang. Kemudian kumpulan yang ketiga iaitu orang yang ketiga ataupun orang yang tiada di hadapan kita. Sebelum tu, kalau kamu ramai tadi campur, jika kumpulan lelaki dan perempuan bercampur dalam satu masa, kita memanggil mereka dengan panggilan antum. Kemudian yang bahagian yang ketiga iaitu orang maknanya ketiga menggunakan domain muzakkar, ya. menggunakan domain muzakkar. Kemudian untuk panggilan orang ketiga pula iaitu orang yang tiada di hadapan kita, ataupun dalam bahasa Arabnya ghaibun, orang yang ketiga tiada di situ atau di tempat kita berada. Untuk muzakkar mufrad, kita memanggil gelaran huwa bagi lelaki, dia. Dan muannas mufrad, kita memanggil dia kepada perempuan itu hiya. Kemudian untuk untuk isim domer muzakkar musanna, kepada mereka lelaki yang lebih mereka lelaki, 2 orang mereka lelaki, kita memanggil huma. Kemudian muannas musanna pula, di mana kita menggelarkan mereka perempuan, 2 orang perempuan itu dengan panggilan huma. Kemudian isim domain bagi muzakkar jamak, di mana kita menggelarkan mereka lelaki yang lebih daripada 2 orang dengan panggilan hum. Dan isim domain bagi muannas jamak, kita menggelarkan bagi perempuan, kumpulan perempuan yang ramai, lebih daripada 2 orang dengan panggilan hunna. Dan sekiranya dalam kumpulan itu terdapat adanya lelaki dan perempuan bercampur, jadi kita menggunakan isim domain muzakkar jamak dengan panggilan hum. Ustaz. Okey. Okey, kita cuba buat latihan sebab setiap kalimah yang kita belajar tu kita juga mengenalnya dengan boleh mengeja dia, ya. Okey, cuba eja antunna macam mana? Antuna, ejaan antuna, alif, Kan alif, ya. hamzah wasal. Hamzah qata'. Alif hamzah qata'. Hamzah qata' yang ada berbaris tu, hamzah yang ada baris kita panggil dia hamzah qata', ya. Hamzah wasal dia tak ada berbaris, dia kepala sad, itu hamzah wasal. Baik. Alif hamzah qata' bertemu dengan nun sukun, ta baris depan, betul, sambung dengan huruf mim sukun. Antum. Mana antuna, bukan antuna, maaf. Antuna hamzah qata' bertemu dengan nun sukun dan disambung dengan ta baris hadapan dan disambung dengan huruf nun bersabdu baris atas. Okay. Mengapa agaknya nun tu tak ada tanda sukun dia, ya? Nun itu tak ada tanda sukun. Nun tu betul nun sukun, ya. Tapi dia tidak ada tanda sukun dia. Oh tu. Okey, ya. Dia juga terlibat sorof ni, dia juga terlibat dengan tajwid, ya. Penulisan dia terlibat dengan tajwid, iaitu dia nun bertemu dengan ta, hukum apa? Hukum ikhfa, kan? Ikhfa. So kalau ikhfa, ya, nun tu tidak ditandakan, ya. Sebab apa? Membunyikan huruf nun tu disembunyikan. Bila dia sembunyikan, dia tidak tandakan dengan tanda sukun dia.
Ya, maknanya sambil kita belajar, nanti kita belajar ni kita tiga-tiga aspek tu kita akan masukkan sekali ya. Nahu dia, soroh dia dengan tajwidnya. Jadi bila menulis nanti, kita fahamlah kenapa nun tu jangan pergi tanda bulat dia tu ya. Maknanya salah dari segi tajwid lah. Okey, boleh? Boleh Ustaz. Yang lain tu lebih senang lah ya. Antuma tu senang mengeja dia lah. Hana semua dia. Tapi yang kadang-kadang yang susah sikit tu antuna tu lah. Okey, tahniah ya. Pernah mengajar ke? Tak pernah Ustaz. Pernah ya? Belajar. Bila selalu berlatih macam ni, nanti kita dapati natural ya. Kita biasa je. Tapi kalau kita tak berlatih, walaupun soalan senang pun kadang-kadang susah kita nak menjawab ya. Kita nak ubah ya, sebab apa, ramai di antara kita di Malaysia ni bila soalan berkenaan Quran kan, kebanyakannya tak berani nak menjawab. Pertama dia tak tahu, ataupun dia tak confident, ataupun tak tahu macam mana nak mula ya. Tapi kalau tanya dia macam mana nak buat kek, dia hebat kan ya. So kita nak ubah ya, masyarakat Islam kita supaya fokus kepada akhirat tu lebih pada dunia. Sekarang ni ramai antara dia hal dunia dia lebih selesa, betul tak? Ya. Bila hal-hal Quran masing-masing ya dah aku tak tahu. In fact banyak yang mengaku pun. Ya. Kita nak ubah sikap tu kan. Kita nak kata tanya aja pasal Quran. Ya, I akan jawab. Itu kita nak develop culture tu ya. Kita mintakan YBK ni menjadi peneraju ya. Sebab memang usaha ni memang satu kerja yang berat ya, tapi dia boleh kita lakukan dengan step by step lah. Okey, dan kita teruskan dengan saudara Adi lah. Sempat juga dia ya. Ada masa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menerangkan apa yang kita belajar hari ini dengan Dr. Kamal dan semua. Okay, hari ini kita belajar mengenai dengan isim dhamir ataupun dalam bahasa Melayunya kata-ganti nama. Maksud isim dhamir ini ialah kata-ganti nama yang kita gunakan untuk kita menggunakan nama sebenar. Okay. Dia ada tiga teori. Pertamanya dari sudut orang pertama ataupun orang yang bercakap. Yang kedua dari sudut orang kedua, iaitu orang yang kita cakap dengan dia. Dan yang ketiga orang ketiga, iaitu orang yang tidak berada di tempat bersama kita bercakap. Yang kait kan. Saya katakan dulu yang untuk orang pertama, iaitu yang bercakap. Ada dua. Pertamanya ialah saya. Ataupun dalam bahasanya dalam anak. Jadi anak ni dia ada lelaki muzakkar seorang, anak ni untuk seorang mufrad. Jadi ada lelaki perempuan lah, muzakkar dan muannas. Kedua-duanya pun menggunakan bunyi yang sama, iaitu anak. Jadi kalau saya cakap lelaki, saya menggunakan diri saya anak. Saya anak. Kalau perempuan cakap, saya perempuan cakap, saya pun panggil diri saya anak. Lelaki perempuan kedua-duanya adalah anak. Dan kalau ada lebih daripada seorang, iaitu dua orang kami, kalau macam contoh, saya dan Saiful, kami bercakap dengan seorang, kami berdua lelaki, jadi kami menggunakan diri kami nahnu. Kadang-kadang dua orang perempuan bercakap dengan kami bercakap, perempuan pun digelarkan dengan gelaran nahnu. Okey. Kalau lebih kan, lebih daripada dua orang bercakap pada seorang, kita gelarkan juga dengan gelaran nahnu. Boleh sebut sudut pandang orang pertama lah yang cakap. Kita balik pula pada orang kedua, siapa kita bercakap tu. Kalau kita bercakap dengan lelaki, muzakkar, seorang lelaki, kita panggil diri dia anta. Kamu lelaki lah, kamu seorang lelaki. Kalau kita bercakap dengan seorang perempuan, kita panggil dia anti, iaitu muannas mufrad, seorang perempuan lah. Dan kalau dalam konteks kita bercakap dengan dua orang lelaki, kamu dua orang lelaki, kita panggil mereka kamu tu lah rumah.
Dan kalau dua orang perempuan, kita cakap dengan dua orang perempuan, juga nak kita gelarkan mereka antuma. Dan kalau kita bercakap dengan lebih pada dua orang, katakan semua lelaki, lebih daripada dua orang lelaki, kita panggil mereka kategori namanya ialah antum. Kamu semua ialah lelaki. Dan kalau semua kita cakap dengan sekumpulan perempuan, kita gelarkan sebut mereka ni, kita panggil mereka antuna, ataupun kamu semua perempuan. Tapi dalam konteks kalau berlaku ada percampuran dalam kumpulan tu ada lelaki dan perempuan, kita akan gunakan isim nomor muzakkar jamak, iaitu antum. Dan yang seterusnya ialah dalam konteks kita bercakap tentang orang yang tak tiada, yang gaib, yang tiada bersama kita. Kita bercakap tentang dia. Kalau orang tu seorang lelaki, kita gelarkan dia huwa, dia seorang lelaki. Kalau kita bercakap tentang seorang perempuan yang ada di situ, kita panggil dia adalah sebagai dia yang perempuan lah, seorang perempuan. Dan kalau kita bercakap tentang dua orang lelaki yang ada di situ, kita berbual sembang tentang mereka, kita gelarkan dengan domir huma, iaitu mereka dua orang lelaki. Dan kalau kita sembang tentang dua orang perempuan yang ada di situ, kita gelarkan dengan domir huma, sama juga dengan yang dua orang lelaki lah. Dan dalam konteks kalau lebih daripada dua orang lelaki contohnya, yang ramai, mereka yang ramai, kita cakap tentang diri mereka yang ada dengan kita sekarang ni, kita gelarkan dengan domir hum, iaitu mereka semua lelaki. Dan kalau kita cakap tentang sekumpulan perempuan yang ada di situ dengan kita panggil mereka dengan domir huna. Dan sama juga macam konteks orang kedua ni, katakan kalau ada lah dalam kita cakap tentang konteks campuran lelaki dan perempuan, kita akan menggunakan pusaka jamak untuk orang ketiga, iaitu hum, iaitu mereka semua lelaki dan perempuan. Ada tu Ustaz? Okey. Alhamdulillah, ya, dengan latihan yang ringkas tetapi dia boleh membantu ya kefahaman kita dengan lebih baik ya, supaya tujuan nanti kalau kita lalu buat latihan ni, lama-lama dia sebati dengan kita ya. Maklumat tu akan jadi ilmu. Maklumat ni tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau kita belajar tapi kita tak apply, dia tak jadi ilmu. Dia jadi maklumat baru. Ya, jadi maklumat tu dia akan gugur ya, sebab dia tak melekat dengan kita. Tapi kalau kita selalu bercakap menggunakannya, kita apply dia, sama ada kita berlatih mencerita, kita balik rumah jumpa kawan kita cerita sikit, lama-lama dia jadi sebati. Itu baru dia jadi ilmu ya. So ilmu dengan maklumat adalah dua perkara yang berbeza. Terutamanya kita nak belajar tentang Al-Quran ni ya, selalu praktikkan dia ya, praktik walaupun sikit ya. Kalau kita praktik lama-lama dia lupa. Lalunya kita tanya 2 minggu lepas ni kan. Yang kebanyakannya dia tak ingat. Sebab apa? Sebab dia tak praktis. Itulah tujuan kita buat latihan tu, ialah supaya dia menjadi ilmu kepada kita. Yang keduanya so kita boleh berkongsikan ya dengan orang lain ya. Okey, kalau saya tanya saudara Audi ya. So dalam banyak domain yang telah dipaparkan ni, berapa jenis, berapa kumpulan domain tu keseluruhan? Keseluruhannya. Kita ada utamanya anak. Okey. Lepas tu nahnu. Okey, dua. Lepas tu orang kedua, kita ada antar, kamu lelaki. Okey. Kita ada anti, kamu perempuan. Lepas tu kita ada antuma, untuk dua orang lelaki dan juga dua orang perempuan. Satu perempuan. So kira sama tu, kira satulah ya. Okey. Lepas tu kita ada antu, untuk kamu semua lelaki, yang dua orang lelaki. Dan antuna, untuk kamu semua yang perempuan. So konteks orang ketiga pula yang baik, dia seorang lelaki yang kuat, kemudian dia seorang perempuan Ya, okey. Lepas tu kita ada juga mereka yang dua lelaki atau dua orang perempuan seperti yang sama di rumah okey. 10. Lepas tu kita ada mereka yang ramai lelaki hum, dan mereka yang ramai perempuan guna.
Jadi kalau ikut kiraan saya dalam 12 Ustaz. 12. Okey. Apakah ajar kaedah untuk kita boleh mengingatkan jumlah tu? Ataupun kita nak ingatkan berapa orang pertama, berapa orang kedua, berapa orang ketiga. Macam untuk orang pertama yang cakap, dia tahu bila kita cakap ni hanya berlaku dalam Quran, iaitu saya yang cakap pun kami lah yang dia orang cakap. Jadi dia ada dua keadaan. Dua, okey. Yang orang kedua, Orang kedua, dia boleh jadi seorang percakapan seorang pertama, dan pertama tu menjadi lelaki dan perempuan lah. Dia pertama sendiri. Ataupun dia pun jadi percakapan dua orang. Orang tu dia dua lelaki dan dua perempuan. Dan jadi tu menggunakan nama yang sama lah, yang cuma. Dan dia jadi kan lebih dua orang. Lebih dua orang tu lebih dua orang lelaki, ramai lelaki, ataupun ramai perempuan. Itu pula ada dua istilah, antum dan antina. ya. Itu orang kedua. Dan sama juga macam orang ketiga, kita cakap tentang seorang lelaki yang jadi satu pemilik keluar, atau dia seorang itu ialah perempuan, dia Tia, yang pemilik bisa. Dan juga mungkin dua orang lelaki, kita cakap dua orang lelaki yang jadikan kita, dan satu orang perempuan mengambil pemilik sama rumah, ataupun menjadi juga ramai lelaki, cakap tentang ramai lelaki. Kita ada di situ mengambil kategori tabung pemilik home, ataupun ramai perempuan. Dia mengambil pemilihan. Ya. Okey. So maknanya dari segi bentuknya ialah 12. 12. Okey, senang je saya bagi clue pada tuan-tuan untuk perempuan nak mengingat ni, senang je ya. Orang pertama 2, orang kedua 5, orang ketiga 5. Jadi 255. Tu cara kalau kita kadang-kadang kita belajar ni kita kena gunakan teknik supaya senang nak ingat. 255 tuan-tuan boleh kait dengan apa? Kalau nak ingat ke 255 tu. Apa yang biasanya kita 255? Ialah apa, ayat kursi. Ayat kursi ialah ayat ke-255 Al-Baqarah. Itu cara nak ingat. Kadang kita lupa dua berapa ya. Ingat ayat kursi ialah 255. Jadi domain dia pun dia ada 255. Itu cara. Daripada kita dah dulu baru kita pecahkan dia, apa dia 2, yang ni apa dia 5 ya. So maknanya antum untuk yang campur tu kira satu jugalah. Antum dia ada 2 ya, iaitu kalau semua lelaki dengan campur pun antum lah. Home pun sama je. Kalau semua lelaki ataupun campur, dia masih lagi home. So maknanya keseluruhan masih 12 lah. Ya, 255 itu teknik saja ya. Kadang-kadang kita ada belajar ni, kita ada kena teknik-teknik tertentu. Kita sendiri boleh buat teknik itu sebenarnya. Ya, kalau teknik itu bagus, kita boleh kongsikan dengan ya kawan-kawan lain ya. Mungkin sebelum ni kita tak pernah tanya kan ayat kursi tu ayat ke berapa ya. Ya. Hari ni belajarlah ya ayat tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu kan. Itu ayat 255 surah Al-Baqarah. Okey, Tuan Syirhan kita ada dalam apa ke? Tak ada ya? Okey, dia tak ada. Okey, kalau tak ada tak apa, kita boleh ya sudahi kita punya sesi. Ada apa soalan sebelum kita tutup? Puan Halimatun okey? Hari ni tak ada, yang tak ada siapa? Fazilah ada kan? Dia orang dia apa? Orientasi. Orientasi ya. Oh. Pada baru masuk. Okey. Okey, so kalau tak ada apa soalan, kita sudahi seperti biasa, kita sudahi dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal 'asr ya. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأنا الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. So minggu depan kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan cuba tengok slide lepas ada tu, ada 2 slide tu ya.